Nah, alhamdulillah saya. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam Masjid At-Taqwa ini, mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan, melazimi dengan ucapan kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang membawa arti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu, wahai Allah. Kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya, sehinggalah ke malam ini untuk sama-sama kita menjadi pilihan di kalangan hamba yang terus istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Dan syukur kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah maghrib bulanan kita setiap hari Selasa pada minggu yang kedua. Jadi mudah-mudahan sementara kita nak menunggu masuknya waktu Isyak pada malam ini 8.41, maka marilah kita sama-sama menyambung pengajian kita berkenaan dengan hadis sahih daripada Imam Bukhari yang dimuatkan di antara kitab ringkasan. Itulah yang diberi judul Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan lagi pada hadis yang ke-96. Hadis yang ke-96 yang menceritakan tentang azab siksaan kepada orang yang menggambar. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Satu hadis yang telah diriwayatkan, diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sawwara suratan fa inna Allaha yu'azibuhu hatta yanfukha fihi ruh wa laysa binafikhin fiha abada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang menggambar atau merupakan suatu rupa, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyeksa akan dia sehinggalah disuruh ia tiupkan padanya nyawa, dan tiada ia mampu dengan meniupkan pada rupa itu buat selama-lamanya. Hadis yang telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang telah saya bacakan dan tuan-tuan dengar ini, ya, mengisahkan tentang bahawa Nabi kita melarang, ya. Ada di kalangan yang mereka yang berkecimpung dalam arena untuk seni ukir mengukir, ya. Ukir ayat-ayat Allah tidak menjadi isu, tidak menjadi kesalahan, ya. Kerana ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang bekerja sebagai penulis khat, ya, mengukir khat itu tidak jadi masalah. Bahkan digalakkan sebab kerana itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan kita letak pula di sekitar kawasan masjid ini, maka setiap kali orang memandang kalimah tersebut, lantas mereka mengucap, maka kita juga tuan-tuan mendapat saham pahala, ya. Tapi yang tidak diberi, yang tidak diizinkan oleh Nabi SAW ialah apabila seorang itu, tuan-tuan, dia sampai dia dapat mengukir, ya, satu bentuk, tuan-tuan, umpama nak kita senang faham, dia mengukir seseorang itu sehingga kita nampak ukiran tersebut sebiji macam mana, tuan-tuan, manusia-manusia yang pernah hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Maknanya dibuat ukiran, ya. Kalau yang guna kayu, dengan cara kayu lah. Kalau yang dengan batu, dengan cara batu lah. Macam mana dia simen, wallahu ta'ala. Jadi kita pun tak tahu. Jadi dalam Islam, maka pekerjaan seperti ini, kata baginda Nabi SAW, esok di antara manusia yang akan diazab paling teruk, paling dahsyat, inna asyadan nas azaban yaumal qiyamah al-musawwiruna, sesungguhnya manusia yang akan pedih siksaan azabnya pada hari kiamat nanti, iaitu orang-orang yang mengukir patung, ya, dan ukiran tersebut, ya, untuk digunakan sebagai tempat persembahan. Nauzubillah min zalik. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, walaupun larangan ini secara umumnya kita ni, tuan-tuan umat Muhammad, maka dilarang sama sekali. Walaupun orang itu, tuan-tuan, adalah di kalangan hamba Allah Ta'ala yang soleh, walaupun patung yang kita ukir itu tadi, tuan-tuan, adalah di kalangan para ulama dalam Islam ditegah, ya. Saya kira, yakin dan percaya di hadapan saya ni, semua orang sayang kepada Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat almarhum. Semua orang sayang. Bukan kata Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, ya. Ustaz Jalil pun sayang, betul, tu dapat sebungkus. Tapi kalau sayang betul-betul, dia bagi 2 bungkus. Sayang kita, hatta dia seorang alim ulama, Tuan Guru, tuan-tuan, dalam Islam ditegah daripada kita mengukir patung sama macam mana sebiji waktu mana dia jadi menteri besar. Tak boleh, ya. Kerana diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, anna ummu habibata wa ummu salamata zakarata kanasitan ra'ainaha bil habsya fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika idza kana fihimur rajulu salihun famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka sur ulaika syirarul khalqi inda Allah yaumil qiyamah, atau kama qala. Nabi kata Ummu Habibah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma,
teringat kepada tempat sembahan yang mana mereka pernah lihat satu tempat di Habsyah, ya, yang mana kesemua yang diukir itu, yang dibina patung-patung itu di kalangan orang-orang yang soleh. Lalu Nabi menceritakan, benar apa kata kamu berdua, sesungguhnya pada ketika zaman dahulu ada seorang lelaki yang soleh, kemudian Allah takdirkan hidup dia tak panjang, meninggal dunia. Maka penduduk di situ dengan sebab kerana sayang dan rindu dan suka kepada orang ini soleh ni, maka mereka menggunakan tuan-tuan kepakaran untuk mengukir sama sebiji macam mana hidupnya tuan-tuan seorang yang soleh itu. Maka kata Nabi, mereka itulah seburuk-buruk ciptaan di sisi Allah pada hari kiamat. Maknanya inilah salah satu daripada tuan-tuan tegahan dalam agama. Kerana di hari kiamat Nabi kata Allah bangkitkan patung tersebut. Sebab kenapa? Dia mencabar, seolah-olah mencabar, seolah-olah dia pun nak menunjuk dia pun maha pencipta. Sedangkan penciptaan itu tak boleh, kita dilarang. Sehingga pada hari kiamat Allah bangkitkan benda yang dicipta di dunia ini. Maka Allah minta kepada orang yang mengukir tadi, kamu tiupkan roh kepada patung kamu ni supaya dia dapat hidup. Maka kata Rasulullah, walaisa binafiqihi fiha abada. Maka selama-lamanya orang yang mukir tadi tuan-tuan, dia tak boleh nak memberi satu roh pun kepada patung tersebut. Jadi maknanya kalaulah anak-anak kita yang cenderung bab-bab ukiran-ukiran ni, maka tuan-tuan ya, suruhlah dia ukir tuan-tuan benda-benda selain daripada benda-benda yang hidup ni, ya. Baik, itu kata Nabi SAW berkenaan dengan patung ni, la tadkhulul malaikatu. Tuan-tuan, dalam rumah kita ni tuan-tuan, malaikat dia takkan singgah rumah kita. Malaikat dimaksudkan dalam malaikat rahmat, malaikat kasih yang bawa kasih sayang. Baitan fihi kalban wala suratu tamasil. Nabi kata malaikat ni takkan singgah rumah kita, takkan masuk rumah kita selagi mana dia ada dua benda ni. Pertama, kalban, maknanya anjing. Jadi malaikat terhalang sebab binatang itu tuan-tuan menjadi binatang yang tidak akan dimasuk oleh malaikat. Yang keduanya, kata Rasulullah SAW, begitu juga terdapat patung-patung yang berada dalam rumah. Jadi di sinilah ulama tuan-tuan dia membahaskan patung yang macam mana yang dimaksudkan malaikat tak masuk rumah tu. Sebab kalau nak dikira, saya kira setiap rumah ada patung. Rumah saya banyak patung. Patung Iron Man, Captain America. Maknanya patung-patung yang memang dijadikan mainan budak-budak, maka itu tidak termasuk daripada benda yang ditegah oleh Nabi SAW. Tetapi ada orang yang tuan-tuan yang buat patung dan beli patung semata-mata diletak dalam satu almari nak menunjukkan display, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Ya, sebab itu antara beza kita cara kehidupan orang Islam dengan orang kafir ni adalah salah satu daripada dia simpan patung dengan sebab kerana ta'zim, maknanya mengagung-agungkan benda tersebut, maka itulah yang ditegah di dalam agama. Jadi selagi mana tuan-tuan anak-anak kita main patung, ada yang main baby doll kan, ada yang main macam saya sebut tadi Captain America, Iron Man, Ant-Man, tuan-tuan tahu ke saya sebut ni? Kalau tak tahu angguk je lah. Jaga hati saya kan. Apa yang saya sebut ni kira mainan budak-budak zaman sekarang ni, ya, yang teddy bear dan sebagainya. Kerana inilah yang pernah ketika mana waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana bila Nabi masuk dalam rumah, Aisyah ni waktu tu usia kebudak-budakan, usia 9, 10, 11 tahun. Biasa Nabi kahwin 6 tahun dengan Sayyidatina Aisyah, tapi Nabi tak duduk sebumbung. Sampai umur 9 tahun barulah Nabi duduk sebumbung dengan Aisyah. Jadi waktu tu tuan-tuan, Aisyah dia usia kebudak-budakan. Budak biasa main patung. Jadi dengan sebab kerana masuknya Nabi dalam rumah, dia takut suami dia marah dia, maka dia suruh, Nabi dah tahu Sayyidatina Aisyah sedang main patung. Lalu Nabi minta kepada Aisyah, tak apa, teruskan main. Maknanya Nabi mengizinkan patung yang menjadikan mainan bagi budak-budak. Tapi kalau sekadar kita nak mengagung-agungkan, letak dalam almari dan sebagainya, elakkan. Maka di situ kata Nabi SAW bahawa malaikat rahmat dia takkan jenguk rumah kita. Hadis yang seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita ialah mengambil upah kerana mengajar kitab Allah, ya, mengajar Al-Quran. Mengambil upah
kerana mengajar kitab Allah yakni Al-Quran. Boleh ataupun tidak? Jangan jawab, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ma akhaztum alaihi ajran kitabullah ta'ala. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang lebih hak barang yang kamu ambil upah atasnya ialah kitab Allah yakni Al-Quran. Sedikit keterangan. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan pada malam ini, syahid nyata bahawa harus mengambil upah dan bayaran kerana mengajar Al-Quran. Sementara itu pula, ada pendapat di kalangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak harus mengambil upah sebab mengajar Quran itu adalah ibadat. Sedangkan ibadat adalah hak Allah yang sendiri menentukan balasannya. Hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, secara zahirnya tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhuma menunjukkan bahawa seorang guru yang mengajar ilmu Al-Quran ini, maka diharuskan baginya untuk mengambil sebahagiannya daripada upah, ya. Maka dibolehkan dalam agama, ya. Sebab hari ini kita kena tengok tuan-tuan, ya. Kerana ustaz tersebut tuan-tuan, mereka juga manusia, ya. Dan ada masa bersama dengan keluarga, tapi sebab kerana rasa tanggungjawab mereka kepada masyarakat, kepada qaryah Bukit Kapar ni, maka terpanggil dia untuk mengajar sampai meninggalkan seketika kaum keluarga di rumah. Bahkan mereka ni tuan-tuan dituntut mencari rezeki nafkah kepada keluarga. Jadi mereka keluar dalam 4-5 jam itu demi kerana nak mengajar orang Al-Quran. Maka kita timbang-timbang rasalah, ya, kerana mereka juga ada keluarga. Mereka juga tuan-tuan nak hidup macam kita, ya. Walaupun tuan-tuan hari ni orang kata orang yang belajar mengajar agama ni tak ada masa depan. Saya kira tuan-tuan itu pahaman-pahaman orang-orang dululah. Tapi sekarang tuan-tuan tengok orang agama pun kan, alhamdulillah mendapat tempat di sisi masyarakat. Saya sampai sekarang ni tuan-tuan orang minta mengajar ilmu Al-Quran, ya. Cuma kita tengok-tengok pada jadual. Sempat kita pergi, tak sempat. Kita cari orang lain, ustaz lain suruh mari ganti mengajar ilmu Al-Quran. Sampai sekarang. Kalau dulu orang persoalkan tuan-tuan, ustaz esok balik Mesir mengajar Quran pergi Syubra nak makan apa? Hari ni tak payah jawab tuan-tuan, ya. Dia tengok kita pun sudahlah. Apa-apa habis ceramah, apa-apa habis kuliah, orang bawa kedai tom yam, dia tanya kita, ustaz nak makan apa? Jadi kita pun demand juga, siakap 3 rasa, kan. Tapi malam nasi lemak nampak kayanya. Jadilah ustaz ni demand kat surau masjid kami, kan. Dah bukan demand, tapi orang tanya kita bagi tahu luahan rasa kita, kan. Jadi maknanya tuan-tuan, orang yang mengajar agama ni kata Rasulullah, dia lebih berhak tuan-tuan untuk meminta ataupun untuk menerima wang upahan daripada mengajarnya Al-Quran. Tuan-tuan kita fikir baliklah. Dunia kita boleh hantar anak kita tuan-tuan pergi belajar matematik tuition. 1 bulan tu ambil tuan-tuan RM60. Kita pergi hantar anak kita belajar bahasa Inggeris. Sebulan teacher tu minta RM60 kita boleh bagi. Tapi bila ustaz tuan-tuan dia mengajar tiap-tiap malam, melainkan malam Jumaat saja jangan kacau ustaz tu. Yang lain kacau tak apa, malam Jumaat tak boleh. Maka tuan-tuan waktu ustaz tu bila dah akhir hujung bulan, ustaz pun pesanlah pada anak, bagi tahu kat ayah paling tidak pun adalah sikit ustaz-ustaz nak beli beras dan sebagainya. Jadi ustaz pun kata RM30 cukuplah seorang. Sepala RM30. Itu kira kita rasa biasalah harga kat Bukit Kapar ni RM30 lah. RM30. Balik anak tu cerita, ya ustaz tadi kata kena bayar yuran sebulan RM30. Hush! Ustaz jual agama. Ustaz jual agama kena. Ya. Tapi kalau hantar anak tuan-tuan pergi belajar matematik, sains, BI, RM60 tak apa, tak kira. Yang patut-patutnya tuan-tuan kita nilai. Kerana antara satu ketika nanti bila mana manusia pada hari kiamat,
Kalau nak diikutkan apa yang kita lakukan atas dunia ni 60-70 tahun ya. Tapi bukan saya lah tuan-tuan, 60, saya 38 baru ya. Waktu kita dikembalikan oleh Allah Ta'ala dengan amalan kita belum tentu lagi. Sebab itu kita nak cari benda yang dapat bagi syafaat, antaranya Quran. Sebab itu Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Quran. Kerana Al-Quran ini dia akan cari siapa yang menjadi sahabat di atas dunia, dia akan beri syafaat kepada orang yang selalu hidup dia melazimi bersahabat dengan Al-Quran. Jadi maknanya ketika itu tuan-tuan ya, manusia ketika itu nak cari mana benda tuan-tuan yang dapat memberi sokongan dan menjadi penyokong dia ketika mana nak menuju ke dalam syurga. Tapi dengan sebab kerana hidup di dunia, kita mak ayah tak pernah kira tuan-tuan ya, ustaz-ustaz yang mengajar. Bahkan dia tengok pula ustaz kadang-kadang tuan-tuan musim-musim, saya pernah berceramah tuan-tuan, berkuliah di belah-belah sahabat bernam tu ya. Mereka bagi tidaklah banyak nilai tuan-tuan ya. Bagi seguh hati tak banyak. Tapi bila setiap kali kita datang dia ikut musim. Kalau musim ubi kayu tu tuan-tuan, penuh bonet ubi kayu. Mereka kita tak tahu nak mereka menatang apa kuih nak buat dengan ubi kayu ni. Orang tengok kita muka pun dah macam ubi kayu nampak ni. Kan? Tapi rezeki, walaupun kita tak dapat makan, kita bungkus, orang sebungkus bagi satu deret lorong kita jiran. Ustaz, ubi kayu. Jadi ini yang dapat malam ni. Kalau musim durian, habis kereta bau durian. Kalau musim nasi lemak, habis bau nasi lemak. Jadi nak cerita kat sini maknanya, tuan-tuan, ini rezeki kita sebut ya. Bahawa rezeki orang yang mengajar Quran ini patutnya dalam Islam kita naikkan martabat, angkat ustaz-ustaz ni ya. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena buang pemikiran negatif ni. Aduh, tengok ustaz kadang-kadang dia bawa kereta besar tuan-tuan, dia mula dah timbul fitnah. Ini ustaz demand sebagainya. Kadang-kadang menjadi satu keperluan bagi ustaz-ustaz yang daripada jauh ni tuan-tuan. Mereka nak juga tuan-tuan supaya bila start kereta tu terus sampai ke Masjid Al-Taqwa ni. Tuan-tuan nak biar ke ustaz yang mengajar tempat kita ni pakai kancing 660 ni. Orang dah tak pakai dah kancing tu. Tuan-tuan nak ke tuan-tuan ustaz dalam keadaan mereka datang pun dengan kesusahan? Dan tuan-tuan nak dengar ke sebelum habis ustaz tu pesan, sebelum tuan-tuan balik ke rumah minta 6-7 orang tolak kereta saya baru boleh start? Nak ke terima ustaz macam tu? Kesian nampak. Sebab tu kita tak sanggup ya. Abang-abang sedikit dah bincang dalam mesyuarat macam ni. Paling tidak pun lepaslah tuan-tuan, masa ustaz dah korbankan. Dan yang paling penting ustaz mengajar ilmu agama yang dapat terang hati anak kita terima agama. Sebab kita hidup tak berapa lama dah, melainkan generasi anak-anak inilah tuan-tuan ya, yang dapat memberi saham. Sama ada kalau kita rehat di sana, berarti kita berjaya mentarbiah anak kita sedang melakukan amal soleh di dunia. Itu sebagai satu amal jariah. Maknanya dalam Islam, maka tidaklah menjadi satu daripada perkara yang tidak dibenarkan ialah mengambil upah. Cuma di sini ada pendapat sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata dalam bab terima maka tidak wajib kita ambil. Apa sebab? Sebab kerana dia merupakan ibadat. Ibadat berkait rapat dengan Allah. Allah sendiri yang anugerah. Bahkan kalau dia dah ambil dunia, esok akhirat tak ada. Ini pandangan di kalangan para ulama. Jadi kita mazhab Syafi'i maknanya diharuskan untuk kita menerima upah. Sebab apa? Sebab kerana hadis yang seterusnya yang menceritakan tentang jampi menawarkan bisa dengan Fatihah menerima upah daripadanya. Yang ni kita selalu dengar kisah ni. Memang cukup popular ya. Yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala intalaqa nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayy min ahya'il Arab fastadafuhum fa'abaw an yudayifuhum faludigha sayyidu zalikal hayy fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'i ar-rahta alladhi nazalu bikum
la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un fa'atuhum faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigha wa sa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu fahal 'indakum ahadikum minkum syai'. Faqala ba'duhum na'am inni wallahi la arqi walakinna wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in minal ghanam fantalaqa faja'ala yatfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin faka'annama nushita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qalbah qala fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahu alaihi faqala ba'duhum iqsimu qala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanuzkura lahu kana alladhi kana fananzura ma ya'muruna faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu faqala wa ma yudri annahu ruqya qala qad asabtum iqsimu wadribu li ma'akum sahma fadhahikan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ringkaskan terjemahannya. Hadis ni antara hadis yang panjang lah dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang menceritakan tuan-tuan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dan bersama dengan 30 sahabat yang lain. Mereka ni kata Abu Sa'id Al-Khudri sedang melalui satu perjalanan, maknanya dalam keadaan musafir. Dalam perjalanan nak balik ke Madinah, maka mereka sampai ke sebuah kampung, ya. Sebuah kampung yang tidak ditulis dalam kitab ini kampung apa. Tetapi kampung itu tuan-tuan didiami oleh orang-orang Arab. Kita umpama macam kampung Pinang Sebatang lah, ya. Jadi bila sampai tuan-tuan, kemungkinan bekalan di kalangan para sahabat ini terputus. Maka mereka datang jumpa kepada ketua kampung. Lalu apa yang mereka minta tuan-tuan, supaya mereka ke 30 orang termasuklah sahabat Nabi di kalangannya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, minta supaya ketua kampung itu menerima mereka ini sebagai tetamu, ya. Jadi mereka terputus bekalan. Paling tidak pun tuan-tuan, bila orang datang rumah kita tetamu, dia bawa rahmat dan bawa keluar penyakit daripada rumah kita, daripada kampung kita. Jadi respon daripada ketua kampung ini tuan-tuan, apa dia? Terima ataupun tidak? Ditolak. Ditolak. Dia kata ke tempat kami ini tak sesuai nak jadikan kamu sebagai tetamu. Jadi Nabi, sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bila melihat reaksi daripada orang kampung tak setuju mereka ni menjadi tetamu, sebab bila adab bertamu ni tuan-tuan, tuan rumah wajib melayan selama 3 hari 3 malam, makan, minum, tempat tidur, pakaian. Maka selebih pada itu adalah sunat, amalan tambah baiklah, soleh. Jadi maknanya tuan-tuan, dia mentolak bentang-bentang bahawa mereka ni tak nak menjadikan 30 di kalangan sahabat itu menjadi sebagai tetamu kampung tersebut. Maka ketika itu mereka pun tak jadilah isu. Cuma di kalangan 30 orang tadi, dia ada terasa sikit lah, dengan sebab kerana penolakannya yang datang itu adalah sahabat Nabi SAW. Jadi bila ditolak tuan-tuan, nak jadikan cerita, sengaja Allah Ta'ala ni tuan-tuan, ya, jadikan cerita ketua kampung tadi, diriwayatkan tuan-tuan, dia disengat oleh binatang yang berbisa. Dalam hadis Bukhari tak sebut binatang apa, tapi hadis yang lain dia menyebut bahawa binatang yang menyengat ketua kampung itu adalah seekor kalajengking. Jadi bila mana mereka ni tuan-tuan tengok ketua kampung sampai terduduk, sampai akhirnya terbaring, tak mampu nak bangun, nak berjalan pun tak bangun, tak mampu, maka dia minta tuan-tuan setiap qaryah tu hantar Tok Bomo untuk datang jampi ketua kampung ni. Ada yang datang bawa buah kelapa, contoh-contohnya. Ada yang bawa datang teropong nak tengok takat mana dia punya bisa dah melarat kan. Macam-macam Bomo nak tunjuk mereka ni handal. Maka sampai kesudah, kata dalam hadis ini tuan-tuan, tak baik-baik tok ketua kampung tu.
Lalu dalam jawatan kuasa KRT tu, ya, KRT tu ada seorang dia kata, cuba kita tanya dalam 30 orang yang datang jumpa kita tadi, yang masuk kampung kita nak jadi tetamu, mana nak tahu salah seorang daripada mereka ada yang boleh berubat. Mana nak tahu. Maka segan silulah anak pada ketua kampung tadi. Tapi sebab kerana nak rawat bapak dia, datang juga jumpa. Lalu mereka ni tuan-tuan ditanya, ya, oleh anak ketua kampung, ada tak di kalangan kamu yang duduk dalam kumpulan 30 orang ni yang dapat mengubat bapak aku? Bomos suruh pelusuk Korea kat sini, semua dah panggil, semua tak jadi belaka. Semua tu bohong belaka. Diteropong apa? Dibawa kelapa, minum lagi sedap katanya. Kan? Jadi tak menjadi. Jadi mungkin daripada 30 orang tadi ada seorang yang boleh berubat. Maka ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia teringat, tuan-tuan, ya. Dulu waktu mula kami sampai kampung kamu ni, kamu tak terima kami sebagai tetamu. Jadi minta pula kami ni supaya mengubat kamu. Waktu tu tuan-tuan jual mahal sahabat ni. Dia kata, Abu Sa'id, jangan kita terima dulu. Apa-apa kita letak syarat dulu. Syarat dulu. Maknanya letak syarat dulu sebelum kita berubat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun orang cerdik, sahabat Nabi, tuan-tuan, ya. Baik itu dalam kita, sama kita ni, tuan-tuan, ya. Dalam Islam dia tak bagi kita sakit hati. Walaupun kita bercakap tu, tuan-tuan, dalam keadaan nampak berhemah, tapi kadang-kadang kita tak tahu dia terasa. Siapa yang menyakiti perasaan sahabat dia, tuan-tuan, maknanya orang ini tidak ada orang beriman. Bahkan mana nak tahu di kalangan kita ni ada pula sampai menyebut kata-kata doa. Kedekutnya, bakhilnya, rugilah kamu, meniaga kamu. Bila dah disebut macam itu, doa ni mungkin kita tak tahu. Doa dia bila dia doa saja, tuan-tuan, Allah Ta'ala terus mustajab kan. Sebab itu kita tak tahu. Mungkin di kalangan sahabat ni kata-kata dia masin, mulut masin, tuan-tuan, ya. Sehingga bila dia terkeluar benda tersebut, ketua kampung tadi diuji dengan disengat binatang bisa. Itu dalam 30 tu mungkin terselit seorang wali Allah. Macam kita, ramai-ramai ini, tuan-tuan, mungkin terselit wali Allah. Tapi banyak wali nikah lah. Mungkin terselit salah seorang wali Allah. Jadi ketika itu, tuan-tuan, bagi tahu Abu Sa'id Al-Khudri boleh, tapi bersyarat. Kalau kamu nak kami datang kalangan kami ni yang berubat tok ketua kampung tadi, maka kamu kena setuju dengan apa yang kami sebutkan. Apa dia? Maka diminta kepada anak ketua kampung tadi supaya selepas kami kubat bapak kamu ni, maka kamu kena beri kepada kami sejumlah 30 ekor kambing. Anak dia kata apa? Tak ada masalah. 30 ekor kambing. Bapak aku ketua kampung, helan, macam-macam jenis helan. Kalau setakat kambing tak ada masalah, lainlah unta. Dia fikir tak ada masalah 30 ekor kambing. Beres boh. Dan Abu Sa'id kata, tak ada 30, no kambing, no jampi. Tak ada. Akhirnya mereka ni bersetuju. Tok kampung, anak ketua kampung ni bersetuju, tak apa, kami akan serahkan kepada kamu 30 ekor kambing. Maka setelah mendapat pertujuan itu, maka Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu memulalah jampinya memulai dengan membaca, tuan-tuan, ayat kalamullah, iaitu daripada suratul Fatihah, wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dia sebut sampai sini je. Ulama hadis menyebut dia baca daripada awal ayat pertama sampailah ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca sampai habis. Kemudian apa yang dibuat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu ia meludahnya. Ya. Dalam hadis disebut meludah. Ya. Tuan-tuan, dari sudut, tuan-tuan, apa yang disebut dalam hadis ini meludah, memang perbuatan sahabat ini adalah dengan cara meludah. Tapi ludahan dia, tuan-tuan, ludah dengan arti kata macam kita tadah tangan, seolah-olah macam ludah, isyarat ludah. Jadi dalam ludah kita yang perlahan tadi, dia akan keluar dia punya sikit-sikit macam tempiah bercik daripada air hujan tu. Dia bukan ludah yang tarik keluar yang sekali resedung tu. Itu jadi lain pula. Jadi penyakit lain pula. Jadi tuan-tuan, ludah dengan cara macam kita sebut tadi.
nampak seolah-olah macam ada air liur. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sekejap. Tuan-tuan jangan makan nasi lemak lagi, sabar. Kita akan sambung selepas ini. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا 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 اللهم رب صل على سيدنا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi sebelum kita berhenti tadi ada kita menyebut tentang bagaimana terimanya tuan-tuan perjanjian di antara anak ketua kampung dengan sahabat Nabi untuk berdoa dan berjampi di atas sakit yang dialami oleh bapaknya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun tuan-tuan membaca surah Al-Fatihah lalu dia meludah. Dan sebahagian ulama mengatakan dengan cara dia meniup, maknanya dengan tiupan itu sehingga mengeluarkan tuan-tuan cebisan ataupun air liur. Maka dalam masa yang sama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tok ketua kampung bila mana tuan-tuan dapat
embusan daripada ataupun ludahan daripada Abu Sa'id Al-Khudri tadi sehingga menyebabkan dia dilepaskan daripada kesulitan sakit tadi, maka dia terus bangun. Subhanallah, ya. Jadi dengan sebab kerana kesan dia tuan-tuan, apa yang telah dijanjikan, maka kampung tersebut menyerahkan 30 ekor kambing kepada gerombongan di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tersebut. Maka sahabat-sahabat pada ketika itu tuan-tuan merasa happy, seronok. Apa sebab? Kambing orang tak pernah menangis tuan-tuan. Menangis kalau tak habis, tak sempat makan, tu menangis. Tapi bila sebut kambing tuan-tuan kenuri, orang terus merebut tuan-tuan, ya, sanggup beratur 1 meter pun. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, sahabat seronok sehingga ketika mana dapat 30 ekor kambing, maka ketika itu tuan-tuan ada di kalangan para sahabat, dia kata, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, bagi kita seorang satu. Bagi kita seorang satu, sebab kita dah dapat habuan apa yang telah dijanjikan, disepakati oleh di kandangan ketua kampung tadi dengan sahabat Nabi yang dah berubat tadi. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, jangan, sabar dulu. Aku takut dengan sebab kerana aku letakkan 30 ekor kambing tadi, takut benda tu angkat tak betul. Tunggu dulu, kita balik ke Madinah, kita tanya Nabi, boleh tak boleh kita ambil upah. Aku saja buat jual mahal 30 ekor kambing, rupanya mereka boleh lagi bagi aku 30. Ingat saja nak kukuk, dia kata tak apalah, cari orang lain lah. Ingat macam tu. Tapi mereka bersetuju nak bagi 30 ekor kambing. Maka ketika itu mereka pun bawa lah tuan-tuan menuju ke Madinah. Lalu diriwayatkan tuan-tuan, mereka pun berceritalah kepada Nabi apa yang berlaku di pertengahan jalan. Bermula sampai di perkampungan orang Arab tersebut, minta untuk menjadi tetamu, lalu mereka tolak. Akhirnya Allah uji ketua kampung yang tolak tadi, yang diuji dengan sengat daripada kala jengking. Bila mana datang bomo-bomo daripada yang bawa kelapa, yang bawa teropong macam-macam, pun tak jadi. Akhir datang pada aku hanya baca Fatihah saja wahai Rasul, maka dengan izin Allah Ta'ala, tok kampung tadi dia boleh bangun. Bukan setakat bangun, berlari ke hulu ke hilir. Waktu tu Nabi kata pada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, macam mana kamu tahu Fatihah ni adalah salah satu daripada surah untuk menyembuh penyakit? Dia kata, aku melihat bahawa dalam surah Fatihah ni antara surah yang Allah Ta'ala turun di 2 tempat, tidak seperti mana pada surah-surah yang lain. Kalau surah lain, kata para ulama, Allah Ta'ala turun sama ada Mekah ataupun Madinah. Tapi Fatihah ni diturun di 2 tempat, Mekah pun turun, Madinah pun turun. Mekah waktu bila? Ketika mana Nabi dalam perjalanan Isra' wal Mi'raj. Nabi nak turun tu tuan-tuan, Nabi mengadu pada Allah Ta'ala macam-macam. Wahai Tuhan, kau telah beri gelaran kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sahabat kamu, kekasih kamu. Kau dah beri kepada kerajaan Nabi Daud sebagai kerajaan yang besar, dan dia boleh melembutkan besi. Kemudian Nabi Sulaiman pun macam tu. Aku datang sanggup menyahut seruanmu wahai Allah, apa yang kau nak bagi pada aku? Antaranya Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apakah ayat tersebut? Maka itulah, kata para ulama ahli Quran menyebut, itulah ayat daripada suratul Fatihah. Yang kedua, turunnya suratul Fatihah ini ketika mana tuan-tuan Nabi duduk sampai di Madinah. Ketika mana dalam usia 16 bulan Nabi duduk di Madinah, orang Yahudi dia pelekeh Nabi. Dia kata Nabi macam-macam. Muhammad ni kata bawa agama Islam, tapi bila dia semayang, mengajak orang semayang, sahabat semayang, menghadap ke madhab Masjidil Aqsa, tempat suci kita. Jadi Nabi mohon agar Allah Ta'ala tunjukkan satu pandangan ke arah lain. Maka pada waktu zuhur, pada rakaat yang kedua, ya, ketika mana Nabi SAW sedang solat, maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palinglah pandangan kamu daripada menghadap Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Sebab itu di Madinah ada satu masjid yang mempunyai disebut Masjid Qiblatain, yang ada dua arah kiblat. Jadi Nabi SAW pun diberi ketika itu suratul Fatihah buat sekali lagi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku tengok spesialnya sebab dia turun 2 tempat. Yang kedua, aku melihat setiap kali mula buka majlis, kamu akan baca Fatihah. Dan setiap kali rakaat dalam sembahyang,
Fatihah menjadi rukun. Siapa tak baca maka batal sembahyang dia. Maka aku baca juga Fatihah sebagai permulaan yang aku baca sebelum daripada ayat-ayat yang lain. Maka kata Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri, betul lah tindakan kamu tu. Sebab Fatihah inilah Ummu Syifa, Ummu Surah, ibu segala surah-surah. Maka kalau kita nak berubat, tuan-tuan jangan malu-malu. Walaupun kita ni bukan belajar bab perubatan Islam, tapi kita mak ayah sebenarnya lebih afdal untuk doa mak anak-anak kita. Ambil ini tuan-tuan, cawan bagi dia tuang sikit air ya. Jadi kita bacalah Fatihah. Itu yang kita tahu ya. Macam saya, kalau orang datang minta air penawar, saya tanya ni untuk anak mak ayah buat sendirilah. Baca Fatihah, selawat Ibrahimiyah, kemudian doalah apa yang nak doa pada anak tu. Embus sendiri. InsyaAllah anak tu lebih terkesan daripada doa dan juga tiupan mak ayah dia. Ya. Tapi kalau dah semua orang tak nak, tuan-tuan, dia suruh saya pun bacalah Fatihah, selawat, sama juga Ayatul Kursi. Semua saya tambah sikit lah. Nawaitu Sawmarodin sebab nak puasa ni kan. Tambah sikit lah. Belajar puasa kan. Jadi maknanya tuan-tuan, Ummul Kitab ialah surah Fatihah ni adalah ibu segala ayat sembuh, nak merawat satu-satu kesakitan. Maka Nabi kata, terimalah dengan 30 ganjaran ekor kambing tadi, tapi jangan lupa bagi aku satu tau. Nabi pun ketika itu Nabi kata, fadahakan Nabi SAW. Lepas Nabi cakap tu, Nabi pun ketawa ya. Tapi ketawa Nabi ni tuan-tuan, biasa Nabi hanya melemparkan senyuman lah ya. Jarang Nabi ketawa. Sepanjang 63 tahun Nabi hidup, maka diriwayatkan hampir 12 ke 15 kali saja Nabi ketawa sampai menampakkan gusi Nabi tu. Maknanya bayangkan tuan-tuan, 63 tahun 13 kali ataupun 15 kali saja yang menampak gusi baginda Nabi SAW. Kurang Nabi ketawa, tapi yang banyak Nabi senyum. Kita berapa kali ketawa sehari aja? Ustaz, bukan setakat ketawa nampak gusi, Ustaz, tercabut gusi tu. Tercabut, masuk balik. Tak pakai poliden kan? Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka hadis yang panjang ini menceritakan bahawa dibolehkan kepada kita untuk mengambil upah sekiranya kita merawat seorang-seorang, satu persatu pesakit yang datang berjumpa kita. Wallahu a'lam. Ya. Jadi sekali itu dulu tuan-tuan pada malam ini. InsyaAllah untuk akan datang kita akan tengok pula cara menguasai kawasan larangan di zaman jahiliyah. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.